أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, innalhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini kita boleh kita masih lagi dalam Islam. Kita masih lagi dalam agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ingatlah wahai umat, tiada agama lain dah selain agama Islam. Agama paling baik sekali ialah Islam. Ingat, Kristian ke, agama mana ke, agama selain Islam, maka lagi baik ialah Islam. Kenapa? Kalau kita ikut daripada agama Islam, selain daripada agama Islam, kita sudah syirik, sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila macam tu, kita elakkanlah. Janganlah kita senang-senangnya keluar daripada Islam. Untuk apa? Untuk kebebasan hidup. Bukan dunia untuk kita bebas, tidak. Tapi akhiratlah tempat untuk orang beriman bebas, insya-Allah. Ingatlah, hari ini kita akan bagikan tentang Al-Quran, tentang Al-Quran menjana kecemerlangan hidup. Maknanya apa? Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentang kesempurnaannya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahawasanya Quran sajalah kita punya panduan hidup. Quran ni lah Allah mencipta Quran ini. Allah perintahkan malaikat Jibril ini untuk ajar kepada Nabi kita junjungan besar kita Nabi SAW. Untuk apa? Wahyu pertama turun ialah surah Iqra. Wahyu pertama turun waktu Nabi sedang bermujahad, waktu Nabi sedang bertapa di Gua Hira. Waktu Nabi sedang beribadah di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ajar Nabi SAW. Malaikat Jibril dia kata dengan Nabi, bacalah sebanyak 3 kali. Nabi kata apa? Aku tidak pandai membaca, sebanyak 3 kali juga. Lepas tu barulah malaikat Jibril terangkan, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Lebih kurang macam itulah. Nanti saya akan tengok balik, insya-Allah. Maka itulah Quran ini. Kalau siapa yang hendak bertakwa, maka dia akan gunakan Quran untuk diri dia. Orang yang beriman, mereka tidak lepas untuk dengan Quran. Bacalah Quran. Kenapa? Quran lah akan lindung kita di alam kubur nanti. Bukan harta kita, bukan dunia kita. Kenapa? Waktu kita mati nanti, ialah apa? Amalan kita semua terputus. Kecuali apa? 3 perkara. 3 perkara, yakni amal jariah, ilmu yang diturunkan, dan juga doa anak yang soleh. Bila mana ini, kalau nak dapatkan syafaat Al-Quran, waktu kita tidur, kenalah baca surah Al-Mulk. Ini pun kalau kita nak dapatkan syafaat surah Al-Mulk di alam kubur nanti, bacalah surah Al-Mulk, insya-Allah. Amalkanlah setiap hari waktu hendak tidur. Itulah orang yang beriman ini, dia beriman kepada alam, kepada yang gaib. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apakah Allah berkata? Allah kata apa? Kata iaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mengerjakan solat.
serta membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka lah. Kenapa dalam Islam ni ada rukun, 5 rukun. Yang pertama, rukun Islam mengucap kalimah syahadah. Bila mana mengucap kalimah syahadah ni lah. Okey. Yang kedua, solat 5 waktu sekali sehari. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, apakah? Menunaikan zakat. Yang kelima ialah mengerjakan ibadah haji jika mampu. Bila mana kita mampu, kita kerjakanlah ibadah haji, insya-Allah. Bila mana itu kalau kita tidak berzakat, maka harta yang itu akan jadi ular. Kalau kita tidak berzakat nanti, akan jadi ular dekat padang mahsyar nanti. Akan jadi ular harta itu. Mungkin untuk makan ataupun menyeksa kita. Kenapa? Kenalah berzakat, kerana itu dah wajib dalam Islam. Bila mana itu Nabi, bila mana dan orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad. Quran ini mula-mula diturun, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Nah, itu bila mana Al-Quran ini ialah satu kita punya panduan. Kalau kita nak ada panduan hidup kita, carilah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ni lah bila kita baca, kita fahami, insya-Allah kita boleh bimbing ke dalam syurga, insya-Allah. Siapa hari ni kalau anak-anaknya hafizul Quran, harus kena bersyukur. Kenapa? Kerana anaknya, insya-Allah, kalau anak tu ikhlas benar-benar kerana Allah SWT, dia boleh masukkan ibu bapanya ataupun 7 keturunannya masukkan ke dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Maka itulah ciri-ciri mukmin yang bertakwa, ialah beriman kepada Allah SWT. Kena beriman kepada Allah SWT. Bila mana kita beriman kepada Allah SWT, maka kita yakin. Apa maksud iman? Iman ni yakin. Yakin kepada Allah bahawasanya semua benda yang kita adanya Allah bagi. Bukan manusia. Bukanlah atas usaha kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Semua itu hanya kita ikhtiar sahaja untuk dapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bila mana itu yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Akhirat ini ialah pada mahsyar lah. Kalau kita percaya bahawasanya pada mahsyar ada, hari kiamat ada, qada dan qadar Allah ada, kita percaya itu, maka insya-Allah iman kita takkan tergugat. Macam mana kita nak percaya pada Allah? Kita kenalah carilah orang-orang yang berilmu. Kita belajarlah untuk rukun iman ni. Rukun iman, rukun Islam, ini penting dalam hidup kita. Maka itulah. Dan juga menunaikan solat. Solat 5 waktu kena tunaikan. Manakah kamu punya tanggungjawab
banyak manakah kamu punya masalah, solat jangan tinggal. Kenapa? Solat ini ialah pokok atau tiang agama. Tiang agama Islam. Kalau kita tidak solat kalau kita tidak solat satu waktu, maka kita sudah hancurkan satu tiang. Macam rumah. Kalau rumah kita tidak buat tiang, maka dia roboh. Macam itulah solat. Maka kita kenalah jagalah solat. Selagi kita ada Allah dalam diri kita, jangan lepaskan Allah. Janganlah kita lepaskan hubungan kita dengan Allah SWT dengan maksiat, dengan benda-benda yang haram. Jangan. Maka jaga Allah, insya-Allah akan jagamu. Allah SWT akan jagamu kalau kamu, wahai umat, jaga Allah SWT. Maka itulah. Lepas tu, membelanjakan rezeki ke jalan Allah. Bila mana zaman-zaman para sahabat dulu, mereka pun ada belanjakan rezeki ke jalan Allah SWT. Itulah kita kena beriman dan juga beramal kepada ajaran Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Kalau kita tak nak terpesong daripada Islam, maka peganglah dua perkara, yakni Al-Quran dan juga hadis. Bila mana itu Allah SWT berfirman dalam surah Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apakah Allah kata? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan juga seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah SWT, orang yang paling bertakwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bila mana kita nak Allah sayang, bertakwalah. Kalau kita tak ada ilmu tapi ada adab, insya-Allah Allah sayang. Kalau kita ada ilmu tapi tak ada adab, itu pun tidak boleh. Itulah. Dan juga Al-Quran ni dia ada menceritakan tentang pahala, menceritakan tentang Rasul, menceritakan tentang neraka. Inilah Al-Quran ni dia ada menceritakan tentang banyak dalam Al-Quran. Tentang Nabi Musa ada. Nabi Musa, antara Nabi yang paling banyak kisahnya dalam Al-Quran ialah Nabi Musa AS. Dalam surah Taha, Nabi Musa ni diceritakan pada waktu dalam Nabi Musa ni diceritakan oleh Allah dalam surah Taha. Adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kelebihan orang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, dia sebenarnya orang yang beriman ni tidak semestinya dia ikhlas, tidak mestinya dia tak ikhlas. Apakah kalau tak ikhlas? Tak ikhlas ni ialah nifak. Jangan kita nifak, kita berpura-pura beriman. Bila mana ada orang datang, kita berpura-pura beribadah, tapi lepas orang tiada, kita membuat jahat. Tak elok macam tu. Tak boleh. Kalau kita sayang kepada Allah, maka jangan nifak. Okay, itulah. Orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini, Allah sayang. Allah sayang orang yang bertakwa. Macam mana? Allah sayang dengan secara bila mana kita di mana-mana saja, Allah lindungi. Bila mana kita nak digodakan oleh syaitan, Allah lindungi. Bila mana kita nak digoda oleh perempuan, Allah lindungi. Maka itulah mendapat kejayaan dunia di
kejayaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bila mana kita nak dapat kemenangan atau kejayaan dunia dan akhirat, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka ingatlah tidak mudah terpengaruh dengan anasir negatif. Maksudnya apa? Kalau kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, tidak mudah terpengaruh dengan benda yang jahat, benda yang Allah tidak suka. Kerana apa? Allah sudah halang dia daripada benda yang jahat. Allah sentiasa ada dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bila mana orang yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah sayang. Janganlah, wahai orang-orang, yang ni ialah kata-kata teguran lah dari saya. Janganlah kita, wahai orang-orang yang beriman, kita putus asa dengan ujian Allah. Ingatlah, ujian ni bukanlah Allah benci, tidak. Ujian ni tandanya Allah sayang kita. Allah nak tengok manakah tahap iman kita. Allah nak tengok manakah tahap kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, janganlah putuskan hubungan kita dengan Allah. Bahawasanya bila nak kuatkan hubungan kita dengan Allah, ialah berharapkan kepada Allah. Bila mana kita kurang berharap, maka hubunganku akan dan nak putus. Hubungan Allah tu, kita tidak berharap dengan Allah, maka kita tidak percaya dengan Allah. Percayalah bahawasanya bahawasanya apa yang kamu ada hari ini bukan daripada usaha kamu, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hanya ikhtiar. Maka itulah. Dan juga sentiasa redha. Kita kena redha dan juga tabah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kena redha, kena tabah. Kenapa? Kerana kalau kita tak redha, kita akan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Allah, kerana Allah tidak pernah zalimi kita. Allah tidak pernah zalim kepada kita, tapi kita yang selalu zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah bahawasanya bilakah kita nak bertaubat lagi? Kerana apa? Dunia ni dah hujung dah, wahai umat. Ingatlah, dunia ni dah betul-betul dalam akhir zaman. Ingatlah, Allah lagipun Allah sudah bagi tahu dah dalam surah At-Tahrim. Allah suruh, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ingatlah, taubatlah kepada Allah. Selagi pintu taubat masih buka, wahai umat, selagi pintu Allah, selagi pintu kasih sayang Allah masih buka, bertaubatlah kepada Allah. Ingatlah, percayalah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Janganlah kita berpaling daripada Allah. Dengan siapakah lagi kita nak mengadu? Dengan siapakah lagi kita nak luahkan perasaan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Allah lah sahabat kita. Allah lah Tuhan kita sehidup semati kita. Bila mana kita mati, Allah tetap ada. Bila mana kita hidup pun, Allah tetap ada kalau kita dekat dengan dia. Ingatlah, janganlah kita buat perkara yang jauh daripada Allah. Allah sayang kita. Janganlah kita membuatkan perkara yang Allah tidak sayang pada kita. Itulah. Dan juga menjadi orang yang berilmu dan juga beramal. Orang yang berilmu ni orang yang alim, ulama. Orang yang alim ulama ni dia ada sifat salafus salihin. Dia ada sifat orang soleh.
Bila mana orang yang alim ulama ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa saja kepada Allah. Allah tak pernah mengungkit kepada kita. Kenapa kita perlu harus mengungkit kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan, ingatlah wahai umat. Maka ingatlah, tutuplah auratmu, jagalah anggota badanmu, jagalah kemaluanmu, anggota badanmu daripada maksiat. Jagalah, Allah sayang hamba-Nya. Mengapa kita tidak sayang pada Allah? Allah sayang. Ingatlah bahawasanya tak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah. Itulah kalau orang yang bertakwa ini ialah, kalau orang yang alim ulama pula, dia akan jadi pemimpin. Tidaklah kisah alim ulama, Perdana Menteri, Raja-Raja. Kalau mereka orang yang bertakwa, mereka akan jadi pemimpin yang adil. Kerana apa? Itulah golongan yang dinaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itulah maka kalau kita jadi orang yang bertakwa ini, ialah kalau kita jadi yang orang yang bertakwa ini, kalau kita boleh, maka akhlak kita akan mulia. Seronok sebenarnya bila mana kita solat, seronok. Tapi kalau kita rasa tidak seronok, maksudnya ialah kita selalu tengok benda yang haram. Itulah menyebabkan tak ada kemanisan dalam ibadah. Allah tarik kemanisan dalam ibadah. Siapa yang melihat benda yang haram, Allah tarik. Melihat wanita yang tidak bertutup pakaian, maka Allah tarik. Melihat dengan sengaja, Allah tarik. Bertaubatlah kepada Allah. Itu sajalah pada waktu hari ini. InsyaAllah, insyaAllah kalau kita masih ada masa lagi, luangkanlah masa dengan Allah. 1 jam untuk dunia, 24 jam untuk Allah pun boleh. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak mampu 1 jam di dunia, 8 jam dengan Allah pun dah okey. Tapi kita ada 3 masa Allah. Kita ada masa dengan keluarga, kita ada masa dengan rakan-rakan. Kena bagi masa. Dunia ni boleh ambil tapi sikit je. Jangan hubur dunia. Ingatlah kita dah tak lama dah. Kita dah tak lama dah dekat dunia ini. Kita tak tahu bilakah Nabi Isa, bilakah Imam Mahdi akan turun, kita tak tahu. Maka ingatlah, selagi mereka dua ini tidak turun, Allah tidak masih lagi terbitkan matahari di belah barat, Allah masih buka lagi pintu taubat. Carilah peluang untuk taubat. Bukan senang untuk dekat dengan Allah. Bagi kita dengan umat yang tidak mulia, memang sulit sikit. Tapi bertahanlah, bertaubatlah. Dan itu sajalah. Maka itu saja, kita akan tutup dengan majlis kifarah dan juga as-salawat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal ladzina amanu wa amilus salihati. Itu sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi